محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih kepada berbahagia saudara Samsul, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sambung kembali pada muka surat 202 di bawah tajuk perhimpunan di padang mahsyar. Ke surat 202 kitab Jawi 203 tu kitab Rumi 202, kitab Jawi 203. Jumpa tak? Hadis di bawah sekali daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah hufatan uratan ghurlan thumma qala kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin thumma qala ala wa inna awwal al-khalaiq yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني سيلا bukan توفيتني Tawafaitani. Qaf tu ganti dengan fa. Tu ayat Quran. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawafaitani. Faita. Huruf qaf ganti dengan huruf fa. Tulis lain tak apa. Jangan duduk tambah-tambah lagi dia keliru lagi jadi dua huruf fa dengan qaf pula. Tu di atas dia ataupun bawah dia. Ataupun buat footnote dia. Buat nota kaki, tulis kat tepi lapang tu, tulis nombor satu, tulis nombor satu tepi tu, tulis balik perkataan tawaw waya tanunya mubarak. Falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqib alaihim fayuqalu inna haula'i lam yazalu murtaddin ala a'qabihim منذ فارقتهم أو كما قال Hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak jumpa ikan. Tajuk hari mahsyar, perhimpunan di padang mahsyar. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berucap dengan katanya. Nabi berkhutbah. Ini khutbah Nabi. Khutbah Nabi kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepada Allah di mahsyar dalam keadaan berkaki ayam, bertelanjang dan tidak berkhitan. Kemudian baginda membacakan ayat Kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Maksudnya, sebagaimana kami telah memulakan penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Khutbah Nabi pasal pertama, Nabi sebut tentang bagaimana kita semua akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Dalam keadaan pertama, selepas kita ditiup sangkakala yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya masa kita sekarang di dunia, kita sedang menghadapi yang mati. Kita mati di dunia bermakna kita menghadapi kiamat sughra, kiamat kecil. Kita ada dua kiamat. Pertama namanya kiamatus sughra, yang kedua nama kiamatul kubra. Qiyamah sughra, kiamat kecil. Qiyamah kubra, kiamat besar.
Kiamat sughra, kiamat kecil ini, kita mati dan kita hidup balik di barzakh. Kita hidup di alam barzakh. Kiamat kubra, kiamat besar, semua akan mati dan dihidupkan kembali, bukan di barzakh tapi di mahsyar. Hidup di mahsyar. Cara hidup kita, keadaan suasana kita hidup tu hampir sama. Masa kita mati hidup di alam barzakh, tak pakai apa-apa. Apa pun tak pakai. Hanya orang balut kita dengan kain kapan dia. 3 lay, 5 lay. Hanya dibalut dengan kain kapan. Jadi hakikatnya kita, yang Nabi sebut, Nabi kata kita akan tidak bertelanjang, tidak berkhitan, tidak memakai kasut, tidak pakai apa-apa, topi kepala apa, semua tak pakai. Kama bada'akum awwala marrah, seperti mana kita dijadikan oleh Allah pada awal kali pertama. Masa kita keluar daripada alam rahim, tidak pakai apa-apa. Tak ada keluar main pakai sorban, tak ada keluar main pakai cap, topi pun tak ada. Baju sejuk kan, sarung tangan, sarung kaki apa, semua tak ada. Keluar bulat macam tu. Macam itulah macam mana kita tengok budak kecil baru lahir. Macam itulah nanti di akhirat, di mahsyar, kita akan Allah Ta'ala himpun keadaan kita macam tu. Hadis yang saya baca dulu, hak lepas tu, Siti Aisyah kata, hati atas tu, Nabi bila Nabi sebut uratan, huffatan, uratan, ghurlan, ya Rasulullah, yanzuru ba'duhum ila ba'din. Maksud Siti Aisyah ni, kawan sebelah tak tengok kawan sebelah punya. Tak rasa malu ke? Nabi kata, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'dhin. Kerja urusan yang akan kita hadapi pada hari itu lebih dahsyat, lebih penting daripada kita nak ambil hai dan tengok hai orang. Tak tengok dah hai orang. Jadi takkan timbul rasa malu, tak ada. Macam budak kecil, anak di hospital lah, keluar main sekali masuk, keluar dalam room tu, bilik bersalin. Nurse tu angkat awak, keluar nurse ni angkat awak, keluar nurse ni keluar, atuk dah ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang. Tak ada seorang pun sama-sama lepas gelap kat mereka. Kau lah budak kecil tu ke, ni apa macam ni, apa lah hang kata kat dia pula, ni apa hang asap putih, hang hitam, hang kelabu asap, hang apa keluar tak pakai kasut, kau pakai kasut. Tak ada budak kecil sama budak kecil, tak ada kata. Imbasan dia, contohnya, tamsilnya, manusia di hari akhirat, di mahsyar, tidak akan rasa malu walaupun tidak bertelanjang, tidak berkaki, tidak bertopi, tidak berpakaian. Sama macam budak-budak kecil kita tu. Dia tak tahu apa. Kita boleh duk angkat selak-lak dia pun dia tak tahu apa. Cuba kita, kita tak boleh lah. Jadi itu yang Nabi sebut. Maknanya hari akhirat ni kita tak ada apa dah. Bah kita ada benda lain yang lebih besar, lebih penting untuk kita fikir. Nabi membaca kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulakan penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulangi. Macam mana Allah Ta'ala cipta kita buat kali pertama masa kita kecil dulu, macam itulah Allah Ta'ala akan ulang balik, kita akan dihidupkan kali yang kedua di mahsyar nanti, sama macam itu. Itu suatu janji yang pasti kami tepati. Itu kata Allah, wa'dan inna kunna fa'ilin. Itu mesti kami akan buat. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakan. Inna kunna fa'ilin, kami akan buat. Ketahuilah. Kemudian baginda berkata, baginda Nabi SAW sambung lagi hadis dia, khutbah dia, ketahuilah bahawa awal-awal makhluk yang diberi pakaian pada hari kiamat ialah Nabi Ibrahim. Makhluk pertama yang akan diberi pakaian, Allah Ta'ala akan pakaikan dengan pakaian, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah bahawa sesungguhnya akan dibawa datang lelaki daripada umatku, kemudian ditarik mereka kepada pihak kiri, yaitu pihak neraka. Maka aku berkata, Nabi kata, wahai Tuhanku, mereka adalah sahabatku. Lalu dijawab, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah mereka telah lakukan selepas wafat engkau.
maka aku berkata sebagaimana seorang hamba yang saleh, yaitu Nabi Isa bin Maryam berkata, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani. Itu pun kena betul juga. Kita saya lah. Kita Rumi. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Maksudnya, dan aku adalah penyaksi terhadap mereka selama berada di kalangan mereka. Manakala engkau mematikan aku, maka engkau adalah pemerhati di atas mereka. Lalu dijawab kepadaku, sesungguhnya mereka itu berkekalan dalam keadaan murtad sejak daripada engkau meninggalkan mereka. Pasal yang kedua dalam khutbah Nabi SAW. Lepas Nabi cerita keadaan kita bangkit, keadaan kita macam mana, berpakaian dan sebagainya, Nabi sambung. Nabi kata, orang makhluk Allah yang pertama akan diberi pakaian Nabi Allah Ibrahim AS. Lepas Nabi Allah Ibrahim diberi pakaian, Allah Ta'ala akan bawa seorang lelaki daripada umatku. Nabi kata, seorang lelaki daripada umatku bawa pergi sebelah kiri, maknanya pergi bawa masuk neraka. Dia ada dua jalan saja di akhirat, kanan dan kiri. Kanan maknanya syurga, kiri maknanya neraka. Belah kanan selamat, belah kiri tak selamat. Jadi lelaki daripada umat Nabi ini dibawa pergi ke arah kiri. Bila Nabi SAW tengok seorang lelaki daripada umat dia dibawa ke arah belah kiri, Nabi, sifat Nabi SAW di hari akhirat, dia nak menyelamatkan semua umat kita ni semua. Nabi SAW nak selamatkan kita. Seboleh-bolehnya Nabi tak mau seorang pun masuk neraka. Nabi tak mau seorang pun masuk neraka. Jadi Nabi SAW tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa dekat Allah? Wahai Tuhanku, mereka adalah sahabatku. Ni kawan-kawanku, sahabat-sahabat aku, ini umat aku. Kenapa nak dibawa masuk ke dalam neraka? Sesungguhnya engkau tidak mengetahui, Allah kata, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah yang mereka telah lakukan selepas engkau wafat. Wahai Muhammad, masa kamu hidup, mereka sahabat-sahabat kamu, umat-umat kamu, kamu boleh tengok apa dia buat. Tapi lepas kamu wafat, kamu tak tahu apa yang mereka buat. Nabi tak tahu. Allah kata, kamu tidak mengetahui, kamu tidak melihat apa yang mereka lakukan. Kemudian Nabi SAW dia berdoa kepada Allah, menyebut kepada Allah sebagaimana Nabi Isa bin Maryam sebut kepada Allah untuk membela kaum dia. Apa katanya dalam Quran? Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Ini rayuan Nabi kepada Allah untuk menyelamatkan umat-umat dia yang dibawa ke arah kiri, bawa ke arah neraka. Nabi nak menyelamatkan dengan dakwaan, dengan fakta. Macam mana Nabi Isa pernah sebut kepada Allah untuk selamatkan kaum-kaum dia ataupun sahabat-sahabat dia. Kata Nabi, dan aku adalah penyaksi terhadap mereka selama berada di kalangan mereka. Manakala engkau mematikan aku, maka engkau adalah pemerhati di atas mereka. Jadi Nabi SAW jawab dengan kata-kata itu, masa aku hidup aku boleh tengok mereka, betul ya Allah. Tapi bila aku mati, memang aku tak boleh tengok mereka, apa mereka buat. Nabi pun tak tahu kita buat apa, tapi Nabi boleh dapat tahu apa yang kita buat melalui perkhabaran Allah kepada Rasulullah SAW. Kita salawat pada Nabi, Nabi dapat tahu kerana salawat itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Lalu dijawab kepadaku, sesungguhnya mereka itu berkekalan dalam keadaan murtad sejak daripada engkau meninggalkan mereka. Allah jawab balik kat Nabi Muhammad SAW, oleh kerana kamu hanya boleh tengok umat-umat kamu ketika kamu hidup, selepas kamu wafat kamu tak tahu dah apa cerita keadaan mereka ini. Inilah hakikat keadaan mereka. Bila aku bawa orang-orang ini masuk kepada jalan kiri, maknanya akan masuk ke dalam neraka kerana balasan kemungkaran yang mereka buat dulu, iaitu mereka telah murtad ataupun meninggalkan ajaran-ajaran kamu ketika kamu telah wafat.
Jadi kamu tak tahu keadaan mereka dulu. Itu dia. Nabi kalau boleh, Nabi nak cuba bela kita. Di tempat perhimpunan tersebut, manusia akan menemui bencana dan huru-hara yang dahsyat. Al-Miqdad bin Al-Aswad meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Tudna asy-syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdarin milin fayakunu an-nasu ala qadari a'malihim fil 'irqi faminhum man yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila haqwayhi wa minhum man yuljimuhu al-'irqu iljama." Wa asyara sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fi akhrajahu Muslim atau kama qala. Maksudnya hadis daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi cerita tentang keadaan kita manusia-manusia, kategori manusia yang akan berada di mahsyar. Kategori kita semua. Kita duduk macam mana? Nabi kata pada hari kiamat matahari akan menghampiri manusia hingga jadilah ia hampir dengan manusia hanya sekadar 1 mil. Dekat dengan kita, sekadar 1 mil. 1 mil ni, kalau mil maknanya batu, sebatu. Sebatu kita lah. Kalau sebatu Allah punya jauh. Sebatu kita jauh, macam sehari kita lah, ataupun setahun kita. Al-fasanati mimma ta'udun, kita kira 1000, Allah baru kira 1. Kita kira 1000 hari. Al-fasanati 1000 tahun. Al-fasanah dalam surah Al-Sajdah itu, al-fasanati mimma ta'udun, hitungan kita 1000 tahun kita, 1000 tahun kita, mimma ta'udun, yang kita kira. Tapi sebenarnya baru sehari Allah Ta'ala. Kalau 1000 batu Allah Ta'ala, 1000 batu kita, tak tahu nak habak, tak ada batu lah kot. Tak tahu nak habak batu lah kan. Batu kita jauh mana ya, dekat. Maknanya Nabi nak habak tu dekat sungguh lah dengan kepala. Dalam matahari duduk berapa ratus juta batu kilometer yang saintis duduk sukat tu dengan bumi, tu pun hangat tak salah. Tu pun hangat. Tak hujan 3 hari pun menumpuk lah. Tak hujan lah, apalah, hangat lah. Buat tak salah. Main hujan sekali, dia kata lah hujan pula lah, tak semuri. Semua tak kena. Tak kena lah. Itu kira Allah Ta'ala maha adil tu. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dhalika taqdirul azizil alim. Matahari ni dia pusing, dia berjalan. Bumi, planet semua tepi dia berjalan. Semua berjalan. Pasal apa Allah Ta'ala bagi matahari pun pusing, berjalan, bulan pun berjalan, bumi pun berjalan, planet pun berjalan, supaya bagi seimbang. Kalau matahari duduk tangtu je, hal lain je berkat pusing dia, lingkup hal lain. Pasal dia hangat, pasal dia panas matahari. Jadi bila matahari ni tajri, dia pun berpusing. Ada masa dia main dekat, ada masa dia pergi jauh. Ada kadang dia main dekat dengan planet ni, ada kadang dia pergi jauh. Main dekat, naik musim panas, pergi jauh jadi musim sejuk, jauh lagi sampai besar lagi. Sampai ke tahap tu. Sebab tu di kutub utara, kutub selatan tu, kalau siang lama, kalau malam lama, sampai bersagi. Sebab apa segi? Sebab terlalu sejuk. Kalau kita bandar baru pun matahari tak main, keras jadi orang Eskimo habis kita. Allah Ta'ala maha adil. Yang duduk tempat tu orang boleh buat garisan jadi, garisan Arktik, garisan Khatulistiwa, garisan Sartan. Dalam ilmu geografi, mana ilmu tu ilmu Islam. Islam letak tu boleh tengok tu dia ni matahari, bumi ni ikut ni, matahari main belah sini dan sebagainya. Sebenarnya ilmu tu wajib kena mengaji, tapi dia duduk nombor 2 wajib. Bila duduk nombor 2, dia jadi fardu kifayah.
Jadi orang ada ahli-ahli geografi Islam, pakar-pakar geologi Islam, pakar-pakar orang boleh kaji ilmu falak Islam, kita tak apalah, tak usah ambil tahu sangat, ambil sikit-sikit jadi lah. Ambil sikit-sikit jadi. Pasal ada orang yang lebih pakar, lebih arif, dia buat kajian, dia buat PhD dalam bidang tu. Kita tunggu hak wajib nombor 1. Ni wajib nombor 1 lah ni. Bila kita tak tahu, kita kena serah urusan ni, tanya dekat mereka. Panggil orang-orang pakar-pakar saintis Islam yang cerita macam mana keadaan bumi, macam mana keadaan langit, macam mana keadaan bulan, bintang yang Allah Ta'ala buat sekian-sekian. Dia ada zarah apa, ada udara macam mana, sejuk ke, panas ke, ada hidupan ke, ada ke makhluk alim. Kena ambil mereka tu. Hak tu wajib belajar. Tapi duduk nombor 2. Sebab tu dia nama fardu kifayah. Jangan duk ambil orang mengaji kita tak bayar. Lama-lama kita duk tak tahu sampai ke sudah. Pasal kita orang mengaji kita tak bayar. Kena ambil tahu juga. Sebab tu apa cerita-cerita sains kok rencana ke, dokumentari ke apa dalam TV tu, tengok, tunjuk. Tengok. Oh, matahari jalan. Pasal dalam Quran cerita. Dia buat tak syok cerita apa, aku kan nak ngaji tu. Tak boleh. Semua tu ilmu Allah Ta'ala. Jadi matahari dekat dengan kepala kita. Tu Nabi nak abang. Kalau dia main dekat semua lah, habis kita. Angin. Kemudian maka jadilah manusia dalam berpeluh. Bila matahari dekat, kita pun panas. Bila panas, kita berpeluh. Kita berpeluh mengikut kadar amalan masing-masing. Peluh kita ni ikut kadar amalan kita. Sama lah macam kita duk buat kerja di dunia ni masa hidup ni. Tengok kita buat kerja teruk ke mana. Kalau duk rehat macam kita ni, tak ada peluh apa pun, ngantuk. Cubalah kata sakit keluar pekat makan mi kari ke apa ke, pedas sikit. Dia peluh duduk diri dengan dia pepak tu, peluh lem pula, peluh koni lah. Peluh koni lah. Sekali lagi keluar lagi, jalan kaki. Buat kerja kuat sikit, peluh sikit. Sampai ke belakang, bagi cangkui 3 biji dah. So dia kuat 3 lubang. Tu bukan kat kaki, sampai langkah tu peluh. Tu dah. Itu contoh. Bila kita di hari akhirat, amalan yang kita buat di dunia ni, kita buat ke mana? Kesan dia nanti nak peluh di akhirat. Kesan kita nak peluh di akhirat. Kalau banyak sangat melompat berjalan maksiat kita, hebat sangat maksiat kita di dunia ni, kesan kita akan mendapat peluh di akhirat. Terang mana peluh Nabi kata? Ada di antara mereka peluhnya sampai kedua buku lalinya. Sampai dekat buku lali kita. Ada di antara mereka peluh kepada lututnya. Naik tinggi sikit. Ni aku dahsyat. Ada di antara mereka sampai kepada pinggangnya. Sampai dekat pinggang. Ada di antara mereka sampai peluh mengelilingi tengkuknya, dan baginda mengisyaratkan dengan tangannya kepada mulut. Sampai ke tengkuk ni Nabi kata sampai kat sini. Sampai kat sini. Tuan-tuan duk cerita kat kita dulu kan. Saya duk cerita tu matahari jengkai atas kepala ni. Mati nanti. Peluh sampai ke mulut ni. Peluh sampai ke mulut. Jadi itu tak masuk dalam neraka lagi. Baru duduk di masyarakat. Baru duduk di masyarakat. Peluh kita rasa, orang di sebelah tak rasa. Kita rasa peluh, orang sebelah tak rasa peluh. Jangan dia ingat tak apa, di sebelah aku kita tumpah-tumpah felam sama. Dia bukan pasien tumpah-tumpah. Dia bukan pasien tumpah-tumpah. Kalau kita duduk mengaji sama-sama kita ni, duduk kemak kerusi, kemak bangku depan belakang aku, hak sebelah mengantuk, hak sebelah tak. Dia tak jangkit. Hak sebelah tu nak lewat, dia fikir dia. Dia tak jangkit mai hak sebelah duduk jaga. Ataupun hak yang duduk jaga tu tak jangkit mai hak duduk lewat, aku tertikam. Dia tak jangkit, biar dia. Punya pasal lah. Nak mimpi pergi makan kenuri di mereka lah. Apa cerita tu tak kisah. Tu dia punya pasal. Sama keadaan. Makna kita duduk di mahsyar, walaupun kita duduk ramai di satu tempat, di mahsyar tu satu tempat,
Ada yang berdosa, ada yang soleh, ada yang macam-macam, tingkatan-tingkatan belum. Kita yang akan rasa. Kita yang akan rasa. Kalau ada satu orang korak dengan satu orang tak korak, hak korak ni garut sama. Kau gatai lah. Di sana, di sini. Ayah tak ada apa dulu. Yang hang ni tu siapa yang tu malam kan. Aku ni gatai nak garut tak sampai. Aku tak rasa apa pun. Itu contoh kat dunia. Contoh di dunia. Berakhirat, apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita di dunia, bila kita mengaji dengan hadis Nabi SAW macam ni, itu yang kata kehidupan kita ini akan membawa kesannya sampai ke akhirat. Orang yang beriman ini, dia akan guna kesempatan-kesempatan dunia ini untuk diambil, dikaut, kalau boleh nak kurangkan azab di akhirat. Sebab apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita di dunia kita rasa ni, itulah dia akan rasa contoh bila Allah Ta'ala akan bagi kat kita. Orang sebelah demam, hangit kepala, kita tak ada apa. Tak tangan rasa haba, kita tak ada apa. Dia yang rasa demam, kita tak rasa demam. Dia rasa panas, kita tak rasa panas. Dia rasa sejuk, ketak, gigit-gigit, kita tak ada apa pun. Padahal duduk sebelah kan. Di akhirat pun sama lah macam tu. Dia rasa teruk, kita rasa tak ada apa. Dia rasa panas, kita rasa tak ada apa. Dia rasa matahari sedikit atas kepala, kita tak ada rasa apa pun. Itulah katakan mengikut kadar amalan kita. Ikut kadar amalan kita. Ada dalam satu hadis Nabi SAW, makna orang yang diazab oleh Allah Ta'ala di hari akhirat ini, makna orang itu, manusia itu, hamba itu tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Allah tidak lihat dia. Maksud Allah tidak lihat, ulama kata rahmat Allah, kasih sayang Allah, belas kasihan Allah tak sampai kepada kita. Macam orang jatuh, jalan-jalan tengok budak kecil lari-lari kedebung jatuh, kita kata dekat dia. Kita sikit tak kesian kan? Kalau kita kesian, kita pergi terpa ambil. Tengok budak, ya dia tak lah berperiak. Kita tidak ada rahmat, tidak kesian. Tapi kalau kita kesian, jatuh kita pergi angkat dukung, punya angin, kesian. Akhirat pun Allah tidak kesian kat umat-umat dia, kat hamba-hamba dia yang jahat. Allah tidak akan tengok, tidak akan pandang, tidak ada rahmat. Macam mana nak bagi Allah Ta'ala rahmat kat kita? Kena buat amalan baik. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, hadis riwayat Tirmizi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, kalau ada kitab saya, qala, ada kitab saya nak tambah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah falyaqra. Nabi kata, siapa yang teringin nak bagi Allah Ta'ala permudahkan dia untuk Allah Ta'ala tengok dia hari akhirat, nak bagi Allah nampak kita, nak bagi Allah tengok kita. Mana Allah memang nampak, tapi nak bagi belas kasihan Allah tu sampai kat kita, kita pun dapat. Apa Nabi kata? Falyaqra, kamu kena baca. Baca satu, idza syamsu kuwirat, baca surah tu. Idza syamsu kuwirat, bukan baca satu je, sampai habis lah. Yang kedua, baca surah idza as-samaa'u fatarat. Surah yang kedua, surah Al-Infitar. Surah ketiga, Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u syaqqat. Ini hadis sahih, riwayat jami', riwayat semua rawi-rawi hadis bersepakat ini hadis sahih. Boleh beramal dan boleh dijadikan dalil. Maknanya di antara tiga fadilat surah ini, surah Idza Syamsu Kuwirat, dan tulislah surah At-Takwir. Satu lagi yang kedua, Idza as-samaa'u fatarat, surah Al-Infitar. Yang ketiga, Idza as-samaa'u syaqqat, surah Al-Insyiqaq.
Tiga surah ini ada kelebihan dia. Di antara kelebihan dia, supaya Allah Ta'ala meletakkan rahmatnya, menyampaikan kasih sayang dia kepada kita, khususnya di akhirat. Jadi hadlah ni dia ramai surah Allah malam-malam. Tak ramai apa pun. Apa pun tak ramai. Kira ngantuk, tidur gitu. Kena berubah, kena bagi pelik sikit lah pada orang tak mengaji pasir tu. Beramal baca. Jangan duduk temu tengah malam pun nak baca, mengantuk lah. Janji masuk aja malam, baca. Bila masuk malam? Maghrib. Masuk aja malam, baca maghrib. Bila habis malam? Masuk bang subuh, habis malam. Jadi sebelum bang subuh, waktu sok tu boleh baca. Jadi ni duduk tunggu malam. Bila nak baca malam, bila pukul apa lagi nak tidur lagi 5 minit, mata duduk sini lah. Hak yang duduk mengaji lah surah Waqi'ah, surah Al-Mulk. Duduk nak baca apa lah? Surah Al-Kahfi. Bukannya pendek tu, 14 batu. Nak habis satu-satu surah tu, saya lagi menerak atas rehat tu, jawab lah. Pakai tak dah lah. Jadi ambil lah yang bila Nabi sebut malam ni, Nabi tak sebut maghrib, Nabi tak sebut isya, Nabi tak sebut malam, Nabi tak sebut sah. Jadi kira malam, penggan datang mana? Masuk je maghrib, mula malam. Masuk bang subuh, habis malam. Jadi dalam tengah-tengah masa tu, time frame zone tu, itulah malam. Aku main mengaji malam, ustaz tak main kah? Ustaz tak dan kah? Segan kah ustaz tak main? Kita mau ustaz tak main, baca Quran. Habis surah pendek ni, surah Al-Infitar, surah Insyiqaq tu pendek je. Dalam berapa puluh ayat je. Dia termasuk dalam Qisar Mufassal, surah-surah pendek. Juzuk 30. Juzuk 30. Ni budak-budak sekolah menengah duduk ngapai ni, saya duduk ajak mereka mengapai pertandingan majlis tilawah Quran, duduk hafal. Saya duduk tanya soalan lepas, lepas wajib surah wajib hafal. Ada 8 surah yang wajib hafal. Jadi baca. Buatlah jadual kita. Waktu ni nak baca ni, waktu ni. Dah lah saya nak baca ustaz malam-malam ni. Hak mengaji, waktu main mengaji balik rumah ada cucu pula, okey kaki cucu lah pula. Keadaan malam, siang pun tak apa. Walaupun Nabi tak kata siang, maknanya Nabi suruh paling baik malam. Sebab kalau boleh malam ini kita sudahkan kehidupan kita sebelum kita mati tak lagi, sudah dengan Quran. Mati dah ni, sudah dengan Quran. Siang ni dia tak mati, mengaji je dia mati. Mati juga, pisah je. Jadi malam biar kita mati dengan Quran, tidur kita tidur dengan Quran, terlena kita terlena dengan Quran. Sebab itu afdalnya malam. Sebab siang ini Nabi sebut siang, hikmahnya Nabi tidak mau urusan-urusan kehidupan kita ini diganggu. Sebab Islam tidak suruh umat-umatnya hanya beribadat semata-mata sampai abaikan tugas dan tanggungjawab kehidupan harian, nak cari makan minum. Islam tak mau. Sebab tu Nabi tak sebut siang. Kalau Nabi sebut siang, maknanya Islam ni suruh ibadat aja, mengaji, zikir, sembahyang, puasa. Jangan kisahlah pergi buat kerja cari makan gaji pani tu sah. Ni bukan Islam ni punya. Tapi Nabi sebut hanya malam, beramal pada waktu malam. Banyak dan fadilat-fadilat Quran ini Nabi suruh baca malam, sebelum tidur, bagi sahur, mulai pun malam. Tak ada siang. Tapi siang ni Nabi suruh kita bekerja. Sebab Nabi sendiri pun bekerja. Jadi menampakkan bahawasanya kerja, cari makan gaji, pergi buat menyangkui sana, pergi pejabat, bawa kereta, pergi sana, bawa beg sekolah, bawa beg sekolah, pergi bendam, nak buat baja ke apa ke, semua tu juga ibadat. Tapi jenis ibadat siang. Ni nak pergi buka kenduri lagi pun ibadat siang. Jadi hak malam punya tu special untuk ibadat malam.
Semayang jemaahnya, ngajinya, baca Quran kita balik mungkin awal, esok. Lepas tu dia ibadat malam khusus. Jadi ada ibadat siang, ada ibadat malam. Islam ajak kita buat partition, agihkan kerja, buat kerja secara berjadual. Jangan duk campur, campur sampai tak keluar lama-lama, lemah dah aku, banyak sangat, saya pun tak buat. Aku ni tension, aku ustaz suruh buat ni, ustaz ni rimah lah aku, rimah lah. Tak tahu buat apa mana, tak dan lah. Apa buat macam mana? Aku tak dan lah. Payah lah, tak mau buat. Senang je keputusan dia. Senang je. Jadi buat yang mana dah. Jadi 3 surah ini ulama sebut, ulama ulat, innama kanat hadhihi suwar salasun akhassul qiyamah lima fiha min inshiqaqi as-sama' wa infitariha wa taqawwir shamsiha wa inkidari nujumiha wa tanathara kawakibuha ila ghairi zalik min afza'iha wa ahwaliha wa khurujul khalqi min quburihim ila sujunihim أو قصورهم بعد نشر صحفهم وقراءة كتبهم وأخذها بإيمانهم وشمائلهم أو من وراء ظهورهم من موقفهم على ما يأتي بيانه. Jadi ketentuan Nabi sebut 3 surah ini suruh baca kerana 3 surah ini, surah Al-Syams kuwirat, surah As-Sama'u fatarat, surah As-Sama'u syaqqat, 3 ini khusus menceritakan tentang kiamat. 3 surah ni cerita tentang kiamat. Nanti balik buka Quran, baca, tengok terjemah dia. Tengok terjemah dia. Baca Quran, ambil yang Quran terjemah. Kan kita beli banyak kan? Beli 100, 200. Buka Quran, baca terjemah dia. Baru syok baca Quran. Dan kita buat ingat. Dan dia menceritakan tentang langit terbelah. وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, langit terbelah. Macam bumbu cabut yang rumah pecah kena putih beliau. Dan surah-surah ini juga menceritakan tentang langit akan hancur, matahari akan berlanggar satu dengan lain, pecah, berderai, berlanggar. Jadi ini ceritanya. Wa khurujul khalqi min quburihim ila sujunihim aw qusurihim. Dan bila berlaku keadaan itu, langit terpecah, habis semua hancur, matahari hancur semua, manusia ni akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dan akan daripada kuburnya dan akan dimasukkan masuk ke mahsyar, dapat suratan amalan dan sebagainya. Ada yang ila sujunihim, ada yang masuk ke neraka. Au qusurihim, ada yang masuk ke istana, makna masuk ke syurga. 2 tu je. Ba'da nushri suhufihim wa qira'ata kutubihim, selepas dihimpunkan kita dan diberikan suratan amalan kita dan dibacakan segala hasil-hasil dalam kitab suratan amalan kita. Wa akhadhaha bi aymanihim wa syama'ilihim, dan kita akan dibawa mungkin ke pihak kanan ataupun mungkin kita akan bawa pi ke pihak kiri. Au min waraizihim, ataupun mungkin suratan amalan kita akan dapat daripada belakang kita. Nah, dapat di belakang kita. Fi mawqifihim ala ma ya'ti bayanihi. Banyak lagi akan dituangkan. Jadi kita dapat penentuan itu, penentuan kita boleh dapat. Nak ubah tak boleh dari situ. Dalam hal balik kita boleh. Dalam hal demikian, ada manusia yang berada di bawah naungan Allah sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Nabi terang dalam hadis ini kategori ataupun golongan-golongan manusia yang boleh duduk di bawah naungan Allah, bawah arasy Allah. Bila disebutkan, kita baca hadis di atas tadi, pengarang kitab kita ni disusun hadis cantik. Mula dia cerita hari kiamat. Duduk di mana? Keadaan hari kiamat di mahsyar tu duduk macam mana? Panas, terik. Panas, terik. Bila panas,
kita pergi Nuri, semua kat cari pok pelang, kat cari pok mutan, kat cari payung, kat cari kemah. Tak teduh. Pinggan tak cukup. Dia tak tunggu terpacak macam askar padang kawan. Duduk tengok orang. Dia tak tunggu. Semua kadang nak cari teduh. Jadi bila nak cari teduh, di akhirat pun manusia nak cari teduh. Tapi kita nak cari teduh, kita tidak boleh buat pilihan sendiri. Pilihan kita, orang tu teduh boleh pergi, kita pergi. Kita takkan pergi. Berbeza hari akhirat dengan di dunia. Di hari akhirat teduh tu akan mencari kita, dan kita akan diletakkan oleh Allah, dijemput oleh Allah, duduk di tempat teduh. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Bagi lalu duduk tempat teduh. Jadi Nabi SAW bagi jalan dekat kita. Kalau teringinlah nak duduk di tempat teduh tu, jadilah salah satu ataupun mungkin kesemua daripada ni. Hadis Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, al-imamul adilu, wa syabun nasha fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, wa rajulun دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 3 orang perawi sahih. Ini hadis ini adalah hadis sahih. Nabi kata sab'atun, 7. Ada 7 kategori, 7 golongan, 7 puak. Yuzilluhumullahu fi zillihi, yang akan Allah Ta'ala lindung, naungi mereka di bawah naungannya, yauma la zilla illa zilluh, pada hari kiamat yang di hari itu tidak ada sebarang naungan kecuali naungan Allah. Jangan duk cari pokok ketapang, puas pokok pun di masyarakat. Kau dah mati besar kat nak ada hati yang pun payung kapok nak buat mak simpan nak diri pada masyarakat hati. Siap payung siap. Dia payung sebelum masyarakat. Tak payah lingkup pergi payung tu. Dia tak bagi dengan payung. Mereka itu ialah, pertama, imamul adil, ketua, imam, pemerintah yang adil. Orang yang ada hak, yang ada kuasa, dan dia mentadbir ataupun dia mengurus hak dan kuasanya dengan cara adil. Mula daripada diri kita sendiri, kita imam adil kepada diri kita, sampailah kepada imam yang besar, sampai kepada ketua peringkat yang tertinggi. Maknanya mula daripada kita dulu. Kita adil ke tidak dengan diri kita? Kita suka dulu, aku perintah diri aku adil. Naik sikit jadi imam, ketua dalam keluarga. Naik besar sikit mungkin ketua luar rumah. Naik besar sikit mungkin ketua dalam kawasan, mungkin ketua dalam daerah, mungkin ketua dalam negeri, mungkin ketua dalam negara, mungkin ketua sampai satu dunia. Itu yang katakan al-imamul adil. Kalau kita ada kuasa, kita ada hak, dan kita perintah dengan sehak-haknya, sebenar-benarnya, seadil-adilnya, maka kita boleh termasuk di bawah golongan orang-orang yang bakal mendapat perlindungan Allah di hari mahsyar. Bakal mendapat perlindungan Allah di mahsyar. Yang kedua, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang hidup dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Allah Ustaz ni kami tak masuk kan itu Nabi sebut pemuda, semua muda lah kak, 40 lah, lebih lah. Saya ayat 40 lah. Saya masuk pemuda lagi lah. Dah saya ada bimbang. Dikira pemuda ini maknanya orang yang daripada muda. Pertama, daripada dia muda, daripada kecil diasuh, diajar, buat main masjid, buat main mengaji. Besar dia seronok, amat masjid syok dia pergi.
Lah habaq masjid. Oh. Jom kita pi apa pi pampir. Syok. Dia beza tu. Jom kita pi masjid ah. Pergi masjid. Boring lah. Dah kena ajak. Pemuda, makna daripada kecil. Ataupun kita sendiri. Kita seronok ke tidak dengan tempat-tempat ibadat, tempat-tempat yang ada majlis ilmu, majlis zikir, tempat-tempat yang ada menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Kita seronok ke tidak? Ataupun kita paling seronok dengan tempat-tempat yang tidak ada langsung sebut nama Allah, tidak sebut nama Rasulullah, tidak sebut Quran, tidak sebut hadis, tidak ada tempat ibadat, tidak ada unsur yang baik. Mana satu yang kita seronok? Mana satu yang kita minat? Kita nak kena cari. Jadi kalau kehidupan kita seronok kepada tempat-tempat yang terbaik, tempat-tempat yang bagus, maka kita akan duduk bersama itu. Sebab Nabi SAW kata, man tashabbah minhum fahuwa minhum. Siapa yang seronok meniru orang yang baik, golongan-golongan yang baik, mereka akan bersama dengan orang yang baik, sama dengan orang baik. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, dia sebut adab dan cara orang mengaji. Orang Nabi mengaji ni, Imam Nawawi sebut dia ambil daripada panduan Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang saya ingat, dia sebut dalam asar dia, dalam pesanan dia, bagi seorang pelajar, anak murid yang mengaji duduk depan guru dia, duduk depan syekh dia, terutama syekh mursyid, imam besar, ulama-ulama besar, kibar ulama ni, bukan saya lah, orang-orang alim besar. Macam Sayyidina Ali mengaji depan Nabi, mata, dia kata, Imam Ali kata, mata tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Maknanya sahabat Nabi mengajikan Nabi macam tu. Tangan tidak mengisyaratkan apa-apa kepada kawan dia. Kau nak tunjuk jam ke, nak tunjuk apa ke, tunjuk pukul 2 ke, tak tunjuk. Ya. Badan duduk tegak, tidak miring ke sana, tidak miring ke sini. Nak pergi gambar macam mana? Kita ni kira ambil hak lekeh lah, tak apalah. Pergi kalau tengok macam sahabat tu, kalau boleh Alhamdulillah, tak boleh tak payah. Kira main ni besar tua, Alhamdulillah kan. Tapi saya nak sebut tu panduan, makna cara macam mana boleh bayangkan. Nanti insyaAllah nanti saya bawa asal tu. Adab-adab, kita kena tahu juga adab-adab mengaji dengan ulama ni. Kadang-kadang kita dikunjungi oleh orang alim, ulama-ulama, Ustaz Rijal bawa kan. Itu kesempatan kita boleh duduk dalam halaqah, dalam majlis bersama ulama. Kita ni akan dijadikan saksi dan mereka akan bersaksi kepada kita bahawa satu hari orang-orang ni pernah duduk dengan aku. Sampai Nabi pernah sebut dalam satu hadis, ada seorang manusia akan dibawa masuk ke dalam neraka. Masuk dalam neraka. Nabi minta, ya Allah, kenapa masuk dalam neraka? Allah kata, malaikat kata, dia ni tak ada satu pun yang baik. Sembahyang pun tak, puasa pun tak, tutup aurat pun tak, minum arak. Sampai Nabi suruh cari. Nabi pun cari. Paling halus ni Nabi cari ni, dia ni ada apa ni? Oh, dia ni pernah duduk makan dengan ulama, pernah jadi tukang hidang. Tu dia sampai kata tu, punya halusnya ringkit halus. Jadilah hak tu lah boleh syafaat sikit je, ringan azab dia. Kita bukan dekat makan, kita boleh duduk dengar mengaji, dengar suara dia. Faham tak faham cerita ni? Jangan juga ramai ulama daripada Mesir. Aku mana mengaji Arab, aku mengaji pula Cina tu. Pakai tak baik. Terus saya duk kisah lah, faham tak faham itu. Ingat sahabat Nabi yang main mengaji kat Nabi tu faham semua. Bukan semua sahabat Nabi daripada Mekah dan Madinah. Sahabat Nabi daripada Parsi, daripada Iran,
daripada Jordan, daripada Iraq, daripada Syam, daripada Basrah, daripada Kufah, bahasa tidak sama. Bahasa tidak sama. Macam kita lah di dalam Malaysia, orang nak bawa pergi ngaji kat Kelantan, setahun orang nak faham bahasa Kelantan tu duduk penuh orang. Mugena deh. Tak boleh faham. Hak Kelantan main mengaji belah Kedah, belah Rau, main mengaji kot Baling, main mengaji kot belah sini, Sungai Bakar ke apa ke. Duk bengong, tak tahu bayar. Setahun juga nak boleh faham bahasa belah kita ni. Tapi pun berkat dulu. Faham tak faham nama doa, berkat dulu. Jadi bila tengok elan paksi gantung, oh ni ada ulama daripada Syria akan kunjung, Habib Syekh Umar ke apa ke. Mereka ni main cakap Arab pergi pun buat gantung lah. Kalau pergi lah Arab tak ada awak pun. Dia duk kira